Saya record dulu. Dia ada banyak pattern, tapi asas dia daripada pattern yang nombor 1 tu dulu, iaitu yang perfect pattern dia. Perfect pattern yang kita akan tunggu. Yang kita akan tunggu lah kan. Saya mute dulu semua orang. So kalau nak cakap tu mute masing-masing nanti. So kita kena tengok dulu pattern asas. Contoh macam yang ini pattern asas dia kan. Okay, yang kita kena tahu dekat point B ni sama ada apa yang dia buat. Kalau dia tak sampai, dia akan jadi pattern lain. Kalau dia lajak, dia akan jadi pattern lain. Kat sini yang paling kritikal. Dia paling kritikal. So dia boleh jadi banyak pattern serentak. Tapi kita nak mencari yang paling utama dulu. Yang paling utama adalah yang saya bagi tu lah, level 1 tu. Sebab tu saya panggil dia level 1. Dia yang paling utama yang kita nak. Kalau dia tak jadi, dia akan terbentuk pattern yang lain. Okay, ini satu kan. So bila ditarik, kita kena tengok point B ni. Point B 61.8, 78.6. Ini apa? Ini memang indikator dia. Indikator key pattern. Saya malas nak tarik-tarik benda semua. Dah ada pun. Kalau ada nanti saya bagi Wan. Ni indikator dia. Indikator dia dah ada. Kat sini kita just tengok dia punya numbering dia je. So number ni yang kena ingat. Berapa value dia. 61.8, 78.6. So apa yang dia akan buat. Dekat dalam Discord ni. Saya dah tunjuk dekat sini flow dia. So apa yang perlu kita tengok adalah B dahulu kan. B dahulu. Kalau dia tak sentuh, dia akan jadi pattern lain. So kalau dia lajak, yang ini dia lajak, dia akan jadi pattern lain. So terus pergi ke tempat dia je. Kalau dia ada antara, okay, dia duduk antara 61.8 dengan 78.6. Macam yang ni kan. Ini kita tarik Fibo A, X kat sini, A kat sini. Ini kita nak cari B. So B ni dia duduk 61.8, 78.6. Jadi terus kita jump, kalau kamu tak hafal lah, terus jump pergi ke K1. So K1 tengok kat sini. Bila dia cakap pergi ke K1, so jump terus ke sini. K1 apa yang perlu dia buat? Tengok stack dia balik. Tengok stack dia, KB dah betul. And then V tak adalah kritikal sangat. Sebab V biasanya dia lebih besar range dia. V range boleh pergi daripada 38.2 hingga 88.6. So ada retracement je, betul lah tu. And then kita mencari D. So dekat sini X, A, B, C and then D. D pun sama. Kita just tengok dekat sini je. Dekat sini kalau dia tak pecah separuh daripada line ni kan. So kita ambil 61.8, kita ambil lebih lajak daripada yang ini dengan 78.6. Antara ni lah zone dia. So kita nak target ke TP lah sini. And then bila kita tunggu TP kan, dia patah balik, dia kena SL. Jangan risau sebab memang dia ada yang kedua dia. Bila dia lajak dia, bila kena SL dia, terus pergi ke ini. So cover balik dengan net setup dia seterusnya. Bila kena SL, pergi ke sini. So kat sini ada level dia yang kita perlu tunggu. 127, 161.8. Okay, 161.8. XA. Bila ini, XA 127,
161.8. Biasanya kita akan tunggu 127 lah. So kita ambil je balik. Kita ambil je balik HA ni. Cuma kita akan terbalikkan je lah. Yang tadi kita ambil daripada bawah ke atas kan. Ni kita terbalikkan je. So kita tunggu lah dekat 127.1 dengan 141.0. Ini point dia next bila kena SL. Barulah kita akan tunggu dia TP balik. Okay, kat sini satu pattern yang kita nampak. Ni kan. Daripada sini. Okay, dia buat X, A. Kita ukur. Kita ukur kat sini, dia cecah 50. So, dia tak sampai 61.8 kan. Kita tengok balik flow. Kalau dia tak sentuh 0.618, so kita akan pergi ke B. Kat sini B tak ada. So kita kena cari B, pattern B, C dia tak lepas X. Kita akan ambil setup yang ni lah. Tapi kalau C dia melepasi X, so kita akan pakai yang ni, KPP C1. Untuk C kat sini. So C dia 113, 14, 1.4. Lebih kurang dengan apa yang kita tarik yang sini tadi. Level dia duduk dekat atas. Dia buat X, A, B dan B dia break A. So dia akan ada pattern lain yang perlu kita ikut. Cuma kat sini apa yang saya nampak, dia buat A, B, C, D pattern. A, senang je. A, B, C, D ni adalah satu trend. Kita nampak dia bermain dengan zigzag. A, B, C kat sini. Dia punya level untuk yang banyak sangat. Buat ni dulu lah. Untuk kita cari D, kita ambil daripada A, B. Dia kita akan tarik sebagai projection. Yang sebelum ni kita tarik reversal. Reversal bermaksud kita nak ukur retrace. Daripada high pergi ke low ini, kita nak ukur setara mana dia retrace. Okay, sekarang ini kita nak ukur dia punya projection. So projection dia, kita akan tarik macam ni lah. Dia akan pergi extend. So A, B, C and then untuk D dia mestilah paling kurang 127.2 AB. Ini A, B kita tarik Fibo, dia sekurang-kurangnya kat sini. Your connection is unstable. Wajib. Amin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ramai sikit. And then dekat sini kita akan mengharapkan untuk dia terjun. Dia buat D. So dia duduk dalam zone ni. Tunggu dia retrace dulu. Lepas tu retrace ni kita ambil lah. Kalau dia tak, katakan dia turun. Yang ini salah satu cara nak ukur dia, senang je. Sebenarnya kalau malas nak pakai Fibo, senang je. Mu je yang ni, dia akan lebih kurang sama panjang.
Dia akan lebih kurang sama panjang. Panjang daripada A pergi ke B ni sama dengan C pergi ke D. Lebih kurang tu je. So, boleh lah nak start masuk entry nanti. Bila dia dah turun, kalau katakan dia turun, kita akan tengok balik sama ada dia terus pergi ke TP ni ataupun dia patah balik. Dia patah balik. Yang ni ABCD kan. Dalam ni ABC ni dia ada tiga sama ada dia lajak panjang ataupun lajak panjang ni bermasuk C dengan D ni dia lebih dua kali ganda lebih panjang daripada AB. AB ni sekali kat sini kan. Sekali kat sini ukur cara bodoh lah kita kira sekali. Extension ABCD. Yang ni ABCD pattern. Okay. A, B, C, D. So, ini yang basic dia. Dia ada yang asasnya adalah yang inilah. Asasnya adalah klasik ini. So, klasik macam saya bagi tahu tadi. A, B sama dengan C, D. So, macam mana cara nak tarik pivot? Sama je. Kita nak projection, so kita kena ambil yang projection. Projection ni maksud kita nak ukur level-level yang lebih besar daripada 100. 127, 200, 300 macam itu. Kalau retracement kita nak ukur level yang kurang daripada 100, 88, 61, itu maksud dia. Jadi macam mana cara nak tarik Fibo, tak payah nak pening sangat. Kamu kena tahu apa yang nak dicari. Itu dia yang paling penting. Apa yang kamu nak cari? Nak cari retracement. So kadang-kadang kalau saya pun terbalik juga tarik. Bila kita nak tarik ni kan, nak tarik retracement C ni kan, bukannya hafal sangat cara nak tarik. Alamak, terbalik. So macam tu lah. Ini baru yang betul. Nak tarik C. Okay, nak tarik C. Bila dah dapat C, nak kena tarik. Nak kena tarik D balik. Okay, klasik AB sama dengan CD kan. Tapi bila kita tengok perjalanan yang ini, nampak macam sepatutnya point D kita adalah dekat dalam ini. Point entry kita dekat sini. Point entry kita antara 127.2 hingga 141.0. So ini adalah point entry. Tapi dia dah kena HL ni kan. So bila kena HL, kalau kita tengok flow ni kan. Kalau kena HL, kita kena bergerak ke 3 drive pattern. So 3 drive pattern yang ini. 3 drive pattern. Okay, 3 drive pattern ni sama, lebih kurang je sebenarnya. Cuma dia akan ada satu lagi kaki. So sekali kita tarik, sekali, dua kali. Jadi yang ini kita akan cari balik lah point 127 hingga 141 kat sini. Okay, dia akan terbentuk macam ni kan bila dia kena HL. Ini barulah dia akan pergi. Dia akan pergi. So nampak macam dia nak buat 3 drive kan. Tapi sebenarnya tak. Sebab dekat sini dah dibagi tahu extension ni. Macam mana kita nak spot daripada ABC ni sama ada dia nak buat klasik ataupun dia nak buat extension. Kat sini dah diterangkan dekat point C tu sendiri. Sama ada dia ada gap pertama kan. Dia ada gap ataupun dia ada candle besar. Dekat sini kalau kita tengok pada market, ini candle besar. Dalam perjalanan yang ini dia turun. Ini candle yang besar ni. Nampak? Candle ini. Jadi bila ada satu candle yang besar, kan, pertama muncul candle yang besar ataupun ada gap.
So ada candle yang besar. Jadi dia akan buat extension. Extension adalah CD ini 2 kali ganda AB. Kalau rasa malas nak tarik nak tarik Fibo daripada AB your connection is unstable. So daripada AB ni sekali dia kita akan ambil pada 2 ini 1 2 1 2 7. So dia akan jadi 2 2 7 dengan 2 4 2. Kat sini lah dia punya point dia dekat sini sikit lagi. 2 kali ganda. Kalau kita tarik cara bodoh lah, cara rasa malas nak tarik Fibo, sekali kat sini, sekali okey. So dia akan bergerak sekali ganda dekat sini. Dan sambung je balik. Lebih kurang tak dengan Fibo yang kita tarik? Kalau kita ambil 3 drive, dia akan duduk kat sini. Tapi kalau kita ambil pattern dia sebagai extended, dia akan duduk dekat sini. Extension ABCD. Extension ABCD. So kat sini spot dia. Bila digabung yang ini dengan yang ini pun dia terbentuk satu pattern yang asas yang ada dekat dalam yang ini. Saya pun lupa nama dia. Ada dekat sini satu. Bukan. 2, 1 ni biasanya dia tak lepas X. 2 adalah kalau dia break X. Maknanya 1 first entry kita, bila kita entry kena SL, dia akan lajak, dia akan pergi ke 2. Saya tak keluar gambar ni. Sekejap lah, nak switch komputer internet sekejap. Ini 2 2 4 161 2 2 4 161 XA 161. Agak-agak sampai ke XA 161? Okey, dah tarik dah Fibo. Ini kan XA yang ini 161. So dia lebih kurang je sebenarnya. Dia lebih kurang antara satu pattern tu, dia lebih kurang. Kat sini. Lebih kurang dengan extended ABCD dengan pattern yang ini. Pattern yang ini ini. So kalau kamu cari tak ada kekeliruan pun. Yang ini jumpa pattern A, yang ini jumpa pattern B. At the end dia sama je. Dia sama je. Faham tak? Nampak tak sikit-sikit lebih kurang apa benda dia. So, key pattern ni supaya kita nampak hala tuju apa yang kita nak buat. Tak adalah kita nak trade ini, nak buat trend sampai bila dia nak habiskan trend ini. Kalau kita nak sell, dekat mana kita nak tunggu. So benda tu biasanya menjadi teka-teki untuk trader. Dia tak tahu ini trend, and then dia pun nak swing. Sedangkan ada satu pattern kat sini yang menghalang dia untuk dia buat trend. Okey, ini ABC campur dengan ini KPB2 lah, KPB2. So apa yang saya nak tunjuk adalah dekat dalam ini dah ada nota-nota dia. First kamu kena tengok hari-hari, kamu kena refer kat sini dulu. Bila nak trade, refer dekat flow ini dulu, diagram ni dulu. Identify B, lepas tu identify C, barulah kita akan dapat
And then dia punya pattern dia semua duduk dekat sini. ABC pattern klasik adalah ABC pattern dia consist of classic, extension dengan time. Tapi time kita tak pakai sangat. Time pattern. Kita tak pakai sangat. Pastinya kita akan lebih pada classic dengan extension lah. And then T drive ni dia adalah SL kepada ABCD. ABCD bila kena SL kita akan masuk pada pattern yang ini. Ini yang paling utama yang kita akan tunggu. Kalau dia tak jadi yang ini, dia akan jadi yang lain-lain. Dia akan jadi ABCD, dia akan jadi B1, D, BC. Okay. Short form ini untuk kamu pemudahkan. Bila kamu tengok key pattern B bermasuk, dia berlaku kegagalan dekat B dekat situ. Sama ada dia gagal berada di antara 61.8 dengan 78.6 ataupun dia lajak 61.8 dengan 78.6. Okey. So kamu tahu, oh kalau dia tak sampai, kamu kena cari yang ini lah. Antara kat sini lah B dia gagal kan. And then yang D ni adalah dia lajak. B dia tak sampai. Dia tak sampai 61.8. Tak sampai ni. Saya delete dulu yang ini semua. Dalam kita mencari B ni, kadang-kadang dia lajak sampai ke sini. Kadang-kadang dia berada dekat dalam. So dia ada kadang-kadang dia tak sampai 61.8. Kalau saya nak detailkan pattern dia ada lagi. Kalau dia duduk dekat sini dia akan jadi apa? Kalau dia tak sampai 50 dia jadi apa? Tapi kamu akan jadi lebih pening. So apa yang saya buat? Saya pecahkan kepada 3 bahagian je. Yang pertama adalah 78 hingga 100. Bila dia duduk dekat situ dia akan terbentuk. Kamu akan cari D pattern lah. Yang kedua 78.6 hingga 61.8 untuk B ini. And then yang ketiga antara 38.2 hingga 61.8. So B bila dia duduk dalam salah satu zone ini, dia ada pattern dia yang tersendiri yang perlu kita ikut. Jangan campur adukkan dia punya level dia. Okey. Okay, BC bermaksud B gagal and then C gagal. So dekat mana yang dia gagal dia? B dia gagal mencapai 61.8 paling kurang. Jadi dia duduk dalam zon yang ini 61.8 hingga 38.2. B duduk dekat dalam yang ini. And then kita tahu satu lagi adalah C yang gagal. C yang gagal kebiasaannya adalah C yang backout. Backup A. So bila jadi macam ini, automatik jadi macam tadi lah. Nampak tak? Bila dia buat ini and then dia patah balik, dia break. Bila dia break, apa pattern yang kamu kena tunggu adalah salah satu dia A, B, C, D. Ataupun yang ini. Okay, ini dinamakan sebagai okay. Ini yang asas dia. Yang asas dia KP, saya tak masukkan lagi satu. Ada dua sebenarnya. C yang dia lajak. Okay, B dia gagal. Dia gagal menyentuh 61.8. Bila dia naik balik, C dia breakout A. So B gagal dan C gagal. Lepas tu dia patah balik. First entry kita lebih kurang sama je. Cara tarik untuk D sebenarnya ada dua kaedah. Setiap pattern ni ada dua kaedah. Cuma saya selaraskan menjadi satu kaedah sahaja supaya mudah dulu, supaya kamu faham dulu XA macam mana, AB macam mana, CD macam mana dan pattern-pattern dia.
And then nanti untuk kaedah mencari D, memang setiap pattern tu dia ada dua kaedah dia. Sama ada kamu nak pakai yang mana. Macam yang saya bagi tahu sebelum-sebelum ni, yang saya tunjuk itu kita mencari D melalui kita tarik X dengan A. Sebenarnya dia tak berapa tepat sangat. Yang lebih tepat adalah kita tarik antara A dan B. A dan B. Nampaklah itu. 127.2. So dia lebih tepat. Tapi saya nak kamu faham bila kita tarik yang ini 78.6. Kita akan dapat zone yang ini kan 61.8 dengan 78.6. Kan dah X, A, B, kita pun menunggu dekat bahagian D. Kita menunggu dekat bahagian D. Okey, dekat bahagian D kat sini kan 61.8 dengan 78.6. Kan kita float. Kita first entry kat sini kita float. Kalau kamu dah faham nanti kamu tarik cara yang ini AB. Okey, ini point entry dia 127D, 127.2. Point entry sentiasa dekat 127.2. Okey, kan kita dapat lebih sharp. Biasanya memang shadow je dekat situ. Tak sampai sikit je. Tak sampai ni tarik tibu tak betul lah ni. Dah agak dah. Sikit je lagi tak sampai. Biasanya ini yang lebih tepat. So dia dua kaedah yang utama, sama ada anda tarik untuk dapatkan D, sama ada anda tarik AB ataupun XA. Okey, ada setengah orang daripada luar negara, geng-geng Amerika semua, dia akan adukan dua kaedah ni 127.2 dengan XA. Dia akan adu-adukan dua-dua. So dia akan ambil point entry 78.6 dengan 127.2. So ini zone entry yang dia akan makan. Zone entry D dia. Tapi nampak kan, pening kan? Kamu alamak dah lah nak cari pattern tu pun dah satu hal, kamu pening. Banyak. And then bila saya bagi yang advance sikit kan, macam mana nak dapatkan, nak configurekan D tu supaya dia lebih tepat, lebih selamat, nak kena pakai banyak fibo pula, kamu lagilah pening nanti. So amalkan yang biasa dulu. Amalkan yang biasa-biasa dulu, dah mahir, boleh pergi yang lebih advance. Okay, hari ni tak ada tiba sangat, saya nak tunjuk kamu Discord tu, nota-nota dia. Okay, bila kita tarik D kat sini kan dapat, and then HL kita dekat X, katakan kena HL, so akan ada satu setup lagi yang kita perlu menunggu untuk kita entry balik yang kedua. Yang ini ada satu lagi nanti, KPBC1 adalah entry 1 bermaksud entry dalam X. Biasanya dalam zone 61.8 dengan 78.6. Okey, bila dua, macam ini dua, so dia adalah lebih rendah daripada X. Dia melibatkan 127 punya extension untuk yang XA. Untuk yang XA. Saya rasa kamu pening. Okay. Yang ni saya tak tambah lagi, nanti saya tambah satu lagi. So cukup lah. Satu pattern, satu pattern ABCD, yang dua pattern 3 drive pattern, 3, 4, 5, 6, 7, okay 8. Cukup lah 8. Itulah tebang. Pair mana pula. So 8 pattern yang perlu kamu faham, yang utama. Ada banyak lagi yang lain, satu one to one, lepas tu 5O method, and then banyak lagi sebenarnya pattern-pattern yang wujud.
InsyaAllah nanti saya tambah next time. Cuma saya nak kamu buat latihan. Okay, buat latihan pening. Ingat balik yang ini. Pening, ingat balik yang ini. Flow daripada sini dulu. Okay, B. Tengok B dulu. B tak sampai. Okay, dia dah cakap pergi ke B. So, cari bahagian B, pattern B. Okay, pattern B. Dalam B ni pula kita akan tengok C. C lepas X. C tidak melepas C, X. So, terus pergi yang ini. Kalau C lepas X dan dia ada level ni sebenarnya. Dia ada satu level. 161.8 SA ni. Kalau dia tak sampai dekat situ, terus pergi ke KPC. Satu carilah KPC satu. Kalau dia lepas, ini case yang dia panjang sangat extend. So cari C2. C2 saya tak masuk lagi. Okay. Untuk kat sini, okay. Ini kalau kamu cari B. Kalau kamu dapat dia duduk dalam antara, so cari K. K1. So teruslah pergi ke K1. K1. Okay, silap. Kat sini bukan K1. Kena pergi ke K dulu. Kena pergi ke K dulu. Okay, K. Okay, kat K ni kita akan tengok. Kalau dia lepas CX, kalau dia tak lepas CX, so kita tahu yang kita nak tunggu adalah K1. Kalau dia lepas CX, so kita akan terus pergi ke ABCD. So kamu kena faham satu-satu ni and then flow dia ni sahaja. Kalau dia katakan B ni tadi kan, B dia lebih 0.786. So dalam zone yang ketiga tadi untuk B. Jadi terus pergi ke D kat sini, pattern D. Pattern D ni adalah ini, setup. Bila disebut setup masuk dia ada kat sini. D3. Kenapa D3? Sebab saya tak masukkan lagi D1 dengan D2. Itu adalah pecahan-pecahan dia yang lain. Ini adalah yang utama saja. Dia ada 8 yang utama. 8 yang utama. Pecahan-pecahan dia yang lain banyak lagi. Total number setup untuk Fibo berapa? Total setup untuk Fibo. Okay, salin lah, ambil kertas. So ini faham kan? Ini faham macam mana cara nak baca ini. And then ujuk balik dia punya dalam ini dah ada, dia ada flow dia, setup dia yang saya bagi tahu. Contoh kalau K1 apa yang ini bentuk dia, and then step dia macam mana, point Fibo yang kamu nak kena tarik, and then step dia. So follow je lah, follow. Saya kalau saya ingat pada saya dah agak mudah, tapi saya faham. Ada setengah orang dia memang agak pening macam saya belajar dulu lah. Pada sifu saya, alah, takkanlah itu pun tak pandai. Tapi pada dia yang dah biasa, yang dah main. So saya tak marah, kamu tanya dan kamu tak cakap tak pandai, tak faham tu, saya tak marah pun. Saya dah alami benda tu dulu 10 tahun yang lepas masa saya belajar. So kalau kamu nak mahir, rajinlah bertanya. Okay, kat sini ada satu lagi video, nanti saya akan update dekat sini lah. Disebabkan Discord ini dia limit hanya 100 MB sahaja video. So saya tak boleh nak upload direct dalam ni. Saya terpaksa linkkan dengan YouTube. Saya upload dalam YouTube channel saya. Saya ada channel YouTube sebenarnya. Yang dekat situ kalau kamu jumpa channel saya pernah ada video-video pasal TBST, pasal programming dan pasal benda lain ada. Tapi channel tu agak ni sikit lah. Saya tak promote sangat. Okay. And then link ini sebenarnya kalau kamu jumpa channel YouTube saya tu, kamu tak akan jumpa link ini, tak akan jumpa video ini sebab memang saya dah hidden. Saya hidden hanya untuk korang saja nak access melalui Discord ini saja. Dia punya YouTube. Okay. Live Journal. Okay, ini apa yang saya buat untuk saya. Okay, saya nak kamu buat benda yang sama. Saya nak kamu buat benda yang sama. Kat sini, okay. Kat sini kalau kamu nak kamu punya journal sendiri, kamu bagi tahu, saya akan setting untuk kamu
maksudnya jurnal tu memang macam Razalan, dia nak yang dia sendiri saja. So channel itu hanya boleh diedit dan di type message hanya dia sahaja. Tapi orang lain boleh tengok. Orang lain just boleh tengok, tak boleh nak buat apa. Okay, kalau nak umum, contoh katakan semua nak duduk dekat satu tempat ni je, nak post dekat sini je. So saya akan buat satu untuk general. Okay, general ni maknanya Razalan post dekat situ, orang lain komen. Lepas tu dia akan jadi lebih kepada discussion. Okay. Ya, yeah, kalau level 1 gagal, dia akan jadi level 2 punya, K2 punya. Dia, nanti dia tak susah pun sebenarnya. Sebab dia hanya pada level 2 sahaja. Pergi kiri kanan, dia hanya pada 1, 127. Kamu kena ingat level 1 entry kamu adalah 61.8 hingga 78.6. Okay, level 2, bila dah SL, level dia 2 dia adalah 1.27 141. So bila dia gagal, dia kena kat situ. Sebenarnya boleh je kamu nak layer sebesar-besar zone dia tu. Tapi tak bagus lah. Tak bagus untuk kita nak trade and then memang tak bagus sebenarnya management. Okay, so kalau Razalan nak, nanti saya buat, saya edit. Okay, yang ni contoh Razalan punya journal. So nanti yang ini ni kamu tengok kamu tengok apa yang boleh dia buat dekat sini. Okay, private channel and then editor kat sini. Saya boleh tutup sebenarnya access untuk orang lain tengok, and then saya boleh buka untuk korang semua. So okay, saya bagi access kepada dia untuk manage. Tengok manage channel, kamu tak boleh manage, permission kamu tak boleh, webhook bahaya, create invite, send message. So ini Razalan dia dah boleh upload semua benda dekat tempat dia ni lah. Dan orang lain hanya boleh baca sahaja. So siap. Discussion saya tak buat lagi discussion. Boleh. Discussion ni dekat sini je. Kita discuss dekat sini. Bagi setup, bagi apa benda semua dekat chatting ni ada discussion. Untuk kita tahu setup tu okey ke tak. Journal dia ni adalah lebih kepada kita punya, yelah macam saya ni kan. Jumpa satu setup. Okay, satu setup KPB 1. Macam saya bagi tahu kamu lah. Cara tarik AB adalah yang paling tepat. So bila kita tarik HA, dia tak sampai entry dia. So kita kata alamak miss. Kenapa dia miss? Jadi kita nak tahu, bila kita trading yang kamu kena faham satu benda adalah trading is about probability. Yang pertama kan. Jadi daripada mana kamu nak dapatkan probability? Kebarangkalian ambil entry, kebarangkalian tak ambil entry, kebarangkalian kena SL. So mana yang kamu nak ambil benda ni? Dia melibatkan statistik. Statistik maksudnya satu collection of data. Jadi apa yang saya buat ini sebenarnya adalah statistik, satu collection data. Jadi first saya tahu, okay, untuk KPB1 saya tahu satu data yang saya ada, dia tak ambil pada XA, tapi dia ambil pada AB. Pada AB dia ambil. So saya tahu next bila saya jumpa lagi setup, kita upload dekat dalam ini, and then kita tahu, okay, jadi kita akan lebih mengenali sesuatu setup tu macam mana cara nak tarik. Sebenarnya memang saya tahu. Cuma saya nak tunjuk, nak ajar kamu cara nak buat secara proper. Macam mana nak jadi seorang trader yang profesional, yang berjaya adalah nota kamu kena refresh sepanjang masa, yang pertama. Yang kedua adalah journal. Journal ini adalah perkara yang paling penting sekali. Nanti kat sinilah yang kamu akan tengok balik, ulang balik hujung tahun, akhir tahun. Okay, akhir tahun biasanya saya study balik market yang lepas-lepas. Kamu nak study macam mana kalau journal tak ada? Masalahnya
jenis tak ada, macam mana kamu nak tahu balik? Dalam masa setahun kamu trade tahun 2020, berapa kali kena HL? Kamu tak tahu kan? Sebab tak pernah buat benda yang macam ni. Level 1 dan cari sebab kenapa gagal. Ya. Yeah. Okay. So, kalau AB, salam ni saya rasanya AB kot. Kalau nak jurnal ni juga, bagi tahu saya buat untuk kamu sendiri. Saya kalau boleh sebenarnya saya nak setiap orang dia ada jurnal dia sendiri dekat sini. Razalan punya jurnal. Okay, so saya pun boleh tengok bila dia tulis, saya boleh tengok. Saya boleh tengok setara mana yang dia faham, setakat mana yang dia faham, dan korang pun boleh tengok setakat mana yang dia faham. Dan kita boleh bincang dekat bahagian dekat sini, chatting ni semua, bincang. Dan kalau ada yang orang lain, setiap orang ada jurnal dia, so kamu akan upload. Perkara pertama yang kamu kena buat adalah setiap kali kamu entry, bila kamu entry mestilah kamu entry berdasarkan setup. So screenshot, katakan Razalan dia jumpa setup hari ni, sama ada dia nak entry ataupun dia tak nak entry, terpulang. Tapi dia jumpa setup, dia maki, upload je kat dalam ini, and then tengok result dia. Lama-lama nanti kamu akan berada satu level yang lebih tinggi. Lebih tinggi. Lepas tu akhir bulan kamu tengoklah balik. Kamu akan jumpa something dekat situ. Kita tahu trading is probability. Ada kemungkinan gagal, ada kemungkinan berjaya. Jadi bila kita tengok ada 10 yang gagal, kita akan mencari kenapa yang gagal. Kenapa gagal. Bila kita jumpa satu benda yang persamaan, so kita bila kita jumpa next setup yang sama, dan kita boleh tengok setup tu dia duduk dalam kelompok yang gagal ke dia dalam kelompok yang berjaya. Kalau dia dalam kelompok yang gagal, kenapa kita nak pergi masukkan harimau? So itu kaedah saya trading. Macam mana saya jaga account trading, macam tu. Saya tahu nak analisis market, tapi bukan setakat kita tahu nak analisis market. Kita kena satu step lagi. Kenapa lekat? Apa tu? Internet tak apa kuat Apa maksud kamu? Lan, kenapa lekat? Tengok sekejap. Sekejap, saya tutup. Lupa nak pakai wifi sekejap. Saya switch sekejap. Okay dah. Hang Tuah tidak berada di sini. Okay, hang lagi ke belum? Dulu biasa saya akan ada seorang partner. Bila saya buat Zoom ataupun kelas, saya akan ada seorang partner. Biasanya partner itu yang akan tengok sama ada okey ke tak okey. So sekarang saya kat rumah tak ada partner yang nak tengok sama ada live Zoom tu okey tak okey. So harap kamu je lah. Okay, satu perkara itu yang untuk jadi trader yang berjaya, itu yang kamu kena buat. Jadi Okey dah. Baik, terima kasih. Jadi saya harap kamu buat je lah. Dekat sini upload. Lama-lama faham. Setahun sekali nanti refresh balik. Saya pun masih lagi ada dekat dalam handphone ni. Saya punya journal trading yang daripada tahun 2012 dulu. Okay. So faham kat sini kepentingan dia, and then show off lah sikit. Bila kamu trade kan dapat profit, tunjuklah kat dalam ini.
dekat dalam ini, yang screenshot letak dekat dalam ini, yang kamu profit tu. Satu dia sebagai semangat, satu lagi adalah dia punya benda dia nanti. Bila kamu buat tu, saya tak nak cerita lah. Kamu terit, kena profit, kamu pun screenshot, kamu letak kat dalam ni. Ada benda dia sebenarnya dalam bab emosi. Okay. Asyik kena HL, asyik kena HL, something yang tak betul lagi. Tapi kamu upload je. Kamu upload. Dia salah satu dari segi journal tu, salah satu journal. Okay. Kalau kamu berjaya, next time, katakan 2 tahun lagi, kamu ulang balik baca. Kamu ulang balik, oh ni, setup ni. Apa-apa kamu tengok, profit banyak. Kamu akan mula nampak, kamu akan mula yakin balik. Sebab saya, insyaAllah 2 tahun lagi, kamu akan rasa macam lost. Kamu akan rasa macam, macam newbie balik. Kan? Tapi bila refer balik, kita tengok belajar setup, ada profit dekat dalam ni. Kamu tahu, kamu akan refresh balik, oh setup ni power sebenarnya, kenapa aku tinggal lah? Kenapa aku tak fokus pada setup ni lah? Kenapa aku nak mencari holy grail yang lain-lain? Kenapa aku nak pergi belajar ke sana ke sini? Sedangkan bila refer balik journal, tengok profit je. Sekarang terit macam cloud. So itu yang saya maksudkan, kamu hantar screenshot profit itu kat dalam ni. Sebab tiada. Okay, saya ulang balik, apa yang kamu kena buat adalah refresh nota. Okay. Ini adalah perjalanan setiap trader. Bila dia belajar, dia akan follow betul-betul SOP yang ada. X, A, B macam mana. Bila dia dah mahir, bila dia dah mahir, dia akan ada benda yang dia buat lebih kurang tau. So dalam masa dia belajar itu, biasanya dia akan dapat consistent profit. Sebab dia follow. Bila dia dah rasa mahir, dia skip benda yang penting. Dia akan mula jadi tak konsisten. Asyik kena SL je lah. Lepas tu profit. Jadi dia akan jadi mengarut sikit lalas sekali. Asal trading aku makin mengarut. Saya biasa kena juga. Dia tu, asal trading makin mengarut ni. Biasanya kalau saya akan stop trade 2 minggu, rehat sekejap and then refresh balik daripada nota tu. Kita akan tahu something kita berlebih kurang. Ada satu benda yang kita berlebih kurang, kat situ key dia sebenarnya. So follow je lah. Follow. Itu benda yang saya cakap tu, setiap benda tu ada kepentingan dia. Okay, sekarang ini saya dah cerita secara kasar gambaran dia. Apa yang kamu tak faham mengenai setup yang ada kat dalam ni? Cuba cerita. Kita akan tengok satu persatu. Yang mana yang kamu tak faham? Dia memang berkait. Key pattern dia memang berkait. Saya nak simplifykan dia pun. Banyak nota yang ada dalam buku ni pun. Dia punya nota dia ni. Kan, untuk saya simplifykan supaya kamu mudah. Tapi itu pun masih lagi complicated. So, saya dah tak boleh permudahkan lagi dah. Itu je yang paling mudah. Kalau bagi terus, insyaAllah gila. Next step kena, katakan kena SL. Setup ini kena SL. Apa yang kamu buat untuk setup ini? XA ni kan, XA. Mana-mana setup je sebenarnya, sebab dia melibatkan entry kita dalam zone 61.878.6. Ini SL kan. Okay, katakan setup ni K1 gagal. So automatik kita akan menunggu pada level ini. Dia akan jadi K2 ataupun B2 ataupun BC2. BC2 bermaksud dia break X. 2 bermaksud dia break X. So ini adalah next kalau kamu rasa kamu nak entry balik. Okay. Kadang-kadang dalam elite wave saya cerita sikit persamaan dia. Elite wave kita tahu dia ada
3 dan 5. Bermaksud wave 3 dan wave 5. Okay, satu wave dia ada 3 wave dekat dalam ataupun satu wave dia ada 5 wave kat dalam. Kebiasaannya satu wave dia akan membentuk 3 wave saja dekat dalam. Bermaksud A, B dan C. Kadang-kadang dia akan buat 5. Jadi dia akan buat 1, 2, 3, 4, 5. Okay. A, B, C, D, E. So dia paling mudah adalah extend lagu satu lagi ZZ sahaja. Itu adalah dalam teori wave. Saya tak nak cerita panjang-panjang. Dia punya formula wave 3. Kalau kamu jumpa 3, next kamu akan kena mencari sama ada 3 ataupun 5. Kalau dah hadir 5 selepas 3, next akan datang adalah 3. So dia akan jadi 3, 5, 3. Itu formula dia. Kalau dia datang dengan 3, yang hadir adalah 3. So kita dah tahu next dia akan hadir dengan 3, 3, 3, 3, 3. 5 kali 3. So kalau dia datang dengan 5, next adalah 3, 5, 3, 5. 5, 5. So dia ada formula dia. Tapi tak payah pening. Dia cuma satu je. Kebiasaannya yang akan wujud adalah 3, 1. Ataupun kalau kamu tengok dalam saya punya channel community, SOC community tu, biasa saya sebut ada awal, repair dan akhir. Okey. Kan? Awal, repair dan akhir. Ini saya guna cara bahasa saya. Ada setengah orang dia guna A, B, C. So, A, B, C ni adalah 3 wave dalam satu trend. Kat sini A, B, C. 1, 2, 3. Itu yang kebiasaannya. And then dia akan ada yang jarang-jarang yang berlaku, iaitu 5. Dia just extend lagi sekali je. Dia extend lagi sekali. Lepas tu barulah dia akan pergi. So dekat sini, daripada konsep ini, kamu kena faham. First entry kita adalah dekat sini. So dia adalah entry pada ABC. ABC maksudnya 1, 2, 3 ABC. Okay. Bila dia kena SL, bermaksud dia buat ABCDE. ABCDE extended ABC itu je. Jadi level dia adalah 127, 141. Macam mana cara kamu tarik Fibo? Stay sama je. Tak ubah pun. Kat sini juga. Kecuali kamu nak tarik Fibo cara ini, cara XA, ataupun kamu nak tarik Fibo cara ini. Itu sahaja yang menjadi perbezaan untuk kita mendapatkan dekat mana point dia. Kalau yang AB ini, kita perlu 127, dia still akan duduk dekat dalam X. So untuk extended memang kena macam ni. Okay. So Razalan faham yang tu macam mana? Apa perbezaan dia kalau kena HL? Next level dia tetap 127, 141. So tak pening pun kan? Bila kamu tengok macam pattern, macam banyak lah nak hafal. Memang macam banyak. Tapi bila kamu faham konsep yang saya dah permudahkan, oh, HL next kat mana? Point dia, tu je. Okay, ambil dia punya apa level-level target TP sampai still target. Okay, kalau extended ni, target TP sebenarnya dia ada macam ni. Satu kaedah dia, kita ambil A dan D. Okay, A dan D yang ini kita kena terbalik lah. Dia kena terbalik. Yang saya ajar kamu tak, sebab saya nak pemudahkan. Dia bukannya salah sebenarnya. Dia bukannya saya buat satu SOP yang baru, tak. Tapi memang dia ada cara A, cara B dan cara C. So HL yang baru, okay, nanti saya bagi figure dia. 38.6. 78. Salah ni. Salah. 33. Okay. Point D 100.
Jadi kat sini sama je. SA untuk kita dapatkan D. Bila kita dah dapatkan D, kita pergi balik kat sini. So TP dia yang sebenarnya kan. TP dia kan. Dalam mana-mana setup sekalipun, TP dia adalah 61.8, 38.2 dengan 0.0. So ini adalah 3 TP. 3 level TP, 61.8, 38.2, 0.0. So TP wajib dekat sini adalah 61.8. Cara tarik dia ini sebab ini adalah extend, dia break edge. So kalau kamu tarik fibo dekat sini, dia takkan dapat. Kecuali untuk yang satu punya, katakan K1 ataupun B1 ataupun BC1 ataupun mana lagi yang nombor satu semua tu kan. So kita tarik A dengan X, point HL yang sebenar dia adalah 61.8, 38.2 dengan 00. TP wajib 61.8. Betul. So kena tak? Kena kan TP. Masuk entry and then kena TP. Tapi masalahnya pendek lah. Jadi risk reward kamu tak, pada saya risk reward dia tak menarik. Risk reward dia, takkan kamu nak ambil yang macam tu je, sikit je. Sebab tu saya suruh ambil sekurang-kurangnya pada dekat level ini. Okay, level kamu, okay, level TP kalau untuk yang satu punya kan, level 1. So TP dia kita perlu tarik pada XA. Okay, tarik XA. Level dia adalah 61.8, 38.2 dengan 0. Ini. Okay, ini adalah level dia. Okay. Dalam trading, kalau saya dalam trading, saya tak suka ada 3 level TP. Dia lebih kepada macam dia lebih kepada kita bukan berharap, kita SOP dia pada saya tak complete. Bila orang trade dengan menggunakan 3 level TP, dia tak fix. Macam mana kamu nak tahu yang dia akan pergi ke 61.8 ataupun 38.2 ataupun 0.0? Kita tak tahu. Kan? Jadi kita menggunakan kaedah statistik. Kaedah statistik bermaksud memang kadang-kadang dia akan pergi 61.8, kadang-kadang 38, kadang-kadang 0, kadang-kadang, tapi kita tahu mana yang berbaloi untuk kita ambil. Sama ada 61.8 ataupun 38.2. Kalau kita ambil 61.8, memang TP dia akan win ratio dia akan jadi tinggi, tapi risk reward kita tak berbaloi. SL kita dekat sini, SL kita dekat 0. Katakan kita ambil entry 78.6. Okey, SL kita dekat 0, 35 pip. And then TP kita dekat sini. Risk reward kita tak balance, 1 to 1. Tapi win ratio dia tinggi. So saya tak suka sangat benda yang macam tu, kecuali saya run EA. Okay. Untuk trade kamu kena dapatkan 1/2. 1/2. Jadi kat sini lebih kurang 35, sepatutnya kena dapat 70. 38.2. Jadi 38.2 ni kebiasaannya dia duduk sekitar dengan C kat sini. Ini A. Ini B, sekitar C. So saya bagi cara mudah je. Ya, S 2 kali ganda SL. Itu dari segi money management dengan strategi kita trade. Macam mana kita nak trading, kita dah ada setup. Tapi setiap orang style dia berbeza. Style orang ada orang dia akan ambil pada 0.0. Ada orang dia akan ambil pada 38. Ada orang akan dia ambil 61.8. So setiap orang dia berbeza cara dia trade. Walaupun kamu belajar setup yang sama. And then saya punya cara, saya tak suka ada TP 3.
ataupun 2. Saya hanya satu je. Satu level TP je. Kena TP ataupun tak kena TP dah. Sebab kita kalau kita bagi signal bolehlah nak buat shock sendiri. Oh, okey 61.8. Lepas tu turun lagi okey dah TP 38.2. Real life bila kamu trade tak macam tu sebenarnya. Kamu tak buat macam tu. Kamu sama ada kamu bila dah TP, alamak nak close ke tak, nak close ke tak, nak close ke tak. Bila dah sampai kat sini biasanya kamu dah close 61.8. Lepas tu 38.2 ni dah bila dah close, kalau dia pergi kamu boleh je cakap dekat dalam Facebook, TP 2. Lepas tu dia turun lagi TP 3. Sedangkan realitinya kamu TP dekat 61.8 tapi SL kamu mesti fix. Ada tak orang trade dia bagi SL1, SL2, SL3? Tak ada kan. SL mesti fix kat sini. So kalau kena SL tetap alamak. Risk reward dah lah tak stabil. And then winning ratio tak tahulah macam mana. So kat itu yang menyebabkan kamu tak konsisten. Okay. Faham? Masalah. Jadi TP ambil je dekat C. Paling senang ambil je dekat C. Ataupun dekat A ni kadang-kadang jarang sampai. Kalau rasa nak betul cara dia adalah 38.2. Dekat situ yang paling optimum sekali. Ada soalan lagi tak nak tanya? Ini untuk satu punya sama ada K1, B1, D3, D3 tak? BC1. Okay. So bila kita mengukur dalam XA, TP dia macam ni. Bila dia dah lajak kena SL, kita akan tarik. Lepas tu level TP tetap sama 61.8, 38.20. Tetap sama. Yang berbeza hanyalah cara tarik sahaja. Level tetap sama. Okay. Syaha, faham tak? Salam Abi rajin. Bilang rajin. Lau Iksan. Kalau kamu just nak ambil pengetahuan, ambil lah. Kalau kamu nak trading, kamu train lah. Itu je. Ada apa nak tanya tak? Sebab saya nak besok start daripada malam ni, lepas dah habis kelas ni, esok kamu upload dekat dalam nanti saya buka satu lagi. Okay. Rezalan, okay, ini dia punya. Yang lain kalau nak PM saya buatkan. So yang ini untuk semua orang. Kamu upload je. Jumpa saya tak upload. Kalau TP kamu entry TP kamu upload sekali kat dalam. Okay, buat. So kita boleh study balik kat situ nanti. Ada benda yang kita boleh study. Nak sembang kat sini ya. Nak discuss setup ni semua, nak cari setup ke sembang kat sini ya. Itu. Ada benda lagi tak? Cepat. Apa yang kamu tak faham? Saya nak kamu dah habis video ni, habis Zoom hari ni, biar kamu dah boleh tarik Fibo and then faham satu-satu benda. So yang paling bermasalah adalah perompak. Mana perompak? Faham cikgu, faham. Kena kamu nak tarik Fibo, basically kamu kena faham satu perkara. Saya adalah manusia. So manusia kadang-kadang buat silap. Jadi bila saya typing tu, otak saya ni sebenarnya lagi laju daripada jari saya. Jadi otak saya fikir lain, saya tulis lain. Jadi kadang-kadang ada typo, ada error dalam penulisan. Jadi kalau kamu nampak ada benda yang berbeza, refer pada gambar rajah. Okay, refer pada gambar rajah. Tengok gambar rajah. Gambar rajah cara tarik dia macam mana. Okay. And then refer lah balik pada nota tu, penulisan tu. Penulisan tu supaya orang yang tak berapa nampak. Contoh orang yang kawan saya yang tak berapa nampak mata dia, so kalau dia tengok chart macam ni, so dia kena
So dia kena memahami melalui pembacaan. So sebab tu saya buat dua-dua gambar dan penulisan. Otak manusia ada dua bahagian, dua perbezaan utama. Ada orang dia lebih memahami bila dalam bentuk lukisan. Ada orang dia lebih mudah memahami dalam bentuk perkataan. So saya letak dua-dua supaya mana-mana kamu punya perangai, kamu dapat faham. Kalau saya memang saya otak kiri dengan otak kanan saya berfungsi dengan elok. Saya adalah orang bahasa dan orang sains. Okay. Saya dapat anugerah pelajar cemerlang sains, fizik kat sekolah, and then saya dapat anugerah pelajar terbaik bahasa negara. Saya ambil anugerah dengan siapa dulu lah, dengan Datuk A. Samad Said. Masa form 5 ambil anugerah dengan A. Samad Said. Anugerah pelajar paling cemerlang bahasa. Patut boleh faham TPST. Sebab bukan patut betul lah, ayat Abanding tu memang dia sastra gila sebenarnya. Memang dia faham sastra gila. Patut saya dalam penulisan dia sebenarnya ada dua perkara setiap kali saya tulis copywriting. Satu yang tersurat, satu lagi yang tersirat. Akan ada dua benda tu biasanya. Yang tak faham biasanya dia hanya memahami yang tersurat sahaja dekat dalam penulisan. Yang faham dia akan faham lah yang tersirat tu. Dan saya diajar oleh cikgu saya dulu. Dia cakap walau sehebat mana pun kamu kena, bila nak mengajar orang, kamu kena rendahkan level penggunaan bahasa dan level IQ sama taraf dengan orang yang nak belajar. So saya akan tengok dalam macam yang dalam sekarang ini, kelompok yang ada sekarang ini, siapa yang paling rendah sekali pemahaman dia. So saya akan cuba menerangkan dari segi level dia, level orang tu macam mana dia cepat faham. Okay, itu cara mengajar. So itu pun ada seorang cikgu saya yang ajar lah dulu. Kadang-kadang saya akan cakap terlampau advance sangat sebab saya tengok kelompok yang belajar. Okay, K1 faham, yang lain-lain apa lagi yang kamu tak faham. So senang je. Okay, ini adalah indikator. Daripada sini 0.886. Okay, ini X, A, B. Jadi ini adalah X. So ini pattern apa? X, A, kan? Ini A. Okay, ini B. B sebenarnya pattern dia sebenarnya memang dia macam ni. Dia akan jadi kaki dia sangat jauh macam ni. Sebab tu saya marah. Saya akan marah lah sebenarnya. Saya tegaskan jangan ambil yang rapat-rapat macam ni. Sebab sebenarnya masa pembentukan dia tu dari sudut masa dia jauh. Dia ada jarak. So bila kamu ambil rapat-rapat tak berapa sesuai. Okay, B. Ini pattern yang mana? Cuba kamu refer balik Discord. Flow. Okay, B. Okay, bila saya tarik kat sini dah nampak 88.6. Tapi saya delete supaya tak serabut. Okay, macam mana cara nak tarik dia? Nak tarik Fibo, saya dah tak ingat. Okay, salah lagi. Okay, apa yang kita dapat adalah B ni kan. B dia ini 78.6 dan 1.8. Ini adalah zone yang pertama kita, zone yang main. So kita ada 3 zone kan, sama ada 61.8, 78.6 ataupun lajak ataupun kurang tak cukup. Jadi yang ini yang mana? B duduk dalam zone mana? Cuba jawab. Seorang pun tak boleh jawab. Jawapan A, B.
B ni duduk dalam mana? X, A, B. B ni duduk dalam zon mana? Belum mahir. Okay, saya tahu kamu belum mahir. Tapi simple je kan. Bila kita tarik X dan A, apa yang biasanya yang kamu tahu? Okay, sebab kenapa saya ajar K1 dulu? Sebab inilah benda yang utama. Okay, 61.8 kan kat sini. Kalau kamu tak nampak level Fibo. Ini 78.6. K1 perlulah sentuh 61.8 ataupun tak boleh sentuh 78.6. Okay. Dia duduk kat dalam ini. Ini adalah zon yang zon pertama. Bila duduk dalam ini dia akan membentuk K1. Okay, betul Eddie. 88.6. Jadi sekarang ni B dia lajak. Okay, dia lajak 78.6. Jadi dia berada dalam zon yang terakhir. Bila dia lajak, bila dia lajak 78.6, hanya ada satu sahaja pattern yang wujud. Dan pattern itu automatik akan break X. Akan break X ini. So, bila dia break X, jangan terkejutlah. Macam saya banyak kali saya cakap, kalau dia lajak jaga X dia pergi. Okay. So, kita dah tahu dia lajak. Pergi balik dekat sini. Identify B. Okay, B duduk yang mana? 1, 2, 3. Ini 1. Okay, saya buat 1, 2, 3. Mana 1? Pandai. Yang lain-lain? Tidur semua ni. Lain-lain mana? Nombor 3 cikgu. 63. 88 nombor 3. Okey, betul nombor 3. Saya nak jawapan dia semua orang. Tarik. Alright. Okey. So nombor 3. Jadi bila nombor 3 ni kan, dia cakap pergi ke pattern D. So kamu pun pergi ke pattern D. Pattern D adalah setup KPD3. KPD3 D3 ini. Just terus ini je lah. Okay, saya tak bagi tahu lagi macam mana cara nak tarik D ni kan. Macam mana nak tarik D ni. Okay. Ini adalah yang paling simple. D sama dengan 1.27 XA. Okay, XA 1.27 hinggalah 1.618 XA. Mana nak save? Oh, enter. Okay. Di 127, 1618. Fibo extension lah. Sebab value, okay, apa perbezaan Fibo retracement dengan Fibo extension adalah bila sebut extension, kita nak mendapatkan nilai yang lebih besar daripada 100. 101, 102, 110, 120, 200 ni bermasuk 2.0 ataupun 423, 4.23 Fibo. So itu semua adalah extension. Cara tarik sama. Okey, nombor dia ini. Nanti saya edit balik nota supaya kemas. Kita tarik je lah kat sini. Tempat yang sama kot. 127.2 ini. Ini level entry. So ini apa? Ini live market kot, signal. Pandai-pandai korang nak entry ke tak? Pandai korang. Bahasanya yang kat sini je yang paling kritikal. B ni je. C ni tak adalah kritikal sangat. Yang paling mudah yang kamu nak tengok C adalah dia lepas A ke tak. Itu je. Kalau dia lepas A, so dia adalah pattern dia. So kalau dia tak lepas A, dia akan follow pattern yang pertama dia. Pattern yang pertama C. Dia inilah bentuk dia yang pertama. Banyak tak Fibo yang saya kena tarik? Tak banyak pun kan. Satu je. Apalah pula.
Okey. Ini dia lebih kurang lah pun margin suka hati lah. Tapi kena ingat nak pun margin dia 161. So ini adalah zone dia agak besar juga. Agak besar juga. Berapa pip? Kalau H1 lebih kurang 50 pip kot. Jadi macam mana kamu nak kurangkan lagi dia punya risk dia, gunalah price action. Tapi saya yakin kamu ni jenis yang pakai machine gun punya. Daripada sini lagi dah entry sell. Belum sampai lagi. Sini dah entry sell. Lepas tu layer. So saya tak boleh nak halang yang tu. Saya tak boleh nak marah. Kalau saya dah siap 127, 141. Ini sahaja zone saya. 127, 141. Ini zone entry. Okay, 161 ni adalah zone SL. 161.8 adalah SL, saya duduk kat sini. Macam mana cara nak tarik Fibo extension? Soalan ni agak payah juga untuk dijawab sebab ini Fibo. Okay, ini Fibo. Fibo yang sama bila kamu tarik, ini adalah retracement. Ini adalah extension. Okay, extension yang kamu nampak ni barulah setakat 2.5 sebenarnya. Kalau dalam ini 423. Kalau dalam Yakuza dia ada sampai 1000 kat sini. Banyak level dia. Yang biasa kita guna hanyalah ini saja. Okay. Okay, faham. Okay, so itulah soalan kamu tidak jelas. Untuk X yang duduk dekat dalam. Okay. Untuk X yang duduk dekat dalam, untuk X yang X pula, untuk D yang duduk dekat dalam X, maksudnya dia tak lepas paras ni lah kan, paras X. Untuk yang D dia break X ni satu kaedah sajalah, satu kaedah saja, iaitu ini ni pula, iaitu kita tarik daripada X pergi ke A. Okey, faham yang ni Untuk yang dekat dalam, lebih tepat adalah kita menarik pada A dan B. A dan B, kita ambil 127.2. 127.2. Tapi kat sini 127.2 adalah melepasi X. Melepasi X bukan sebenarnya salah sebab memang dah B ni kan dia lajak 78.6. So bila kamu tarik A, B, memang dia akan terkeluar. Tapi bila B tu lebih pendek. Yang ni kamu faham satu je. Kalau lajak, B lajak, so jangan tarik AB. Kalau B tak lajak maksudnya dia berada dalam, saya besarkan yang ini. Bila kita tarik Fibo XA, okay, kita ada 3 zone kan untuk B. Kalau dia lajak, tarik XA. Kalau dia tak lajak, maksudnya sama ada dia duduk dalam yang ini ataupun yang sebelum, kita tarik AB. So dekat mana B tu? Dekat sini. Katakan dekat sini. Kita ambil 127. 127.2 dengan 141.0. AB. Faham tak Razalan? Untuk pattern yang D duduk kat dalam X, so tarik AB. Untuk pattern yang keluar daripada X, so cari XA.
Itu untuk dapatkan D yang lebih tepat. Lebih tepat. Yang lain ada apa nak tanya tak? Sokok. Sebaik orang rumah tak marah. Sebaik kau tak marah. Sebaik dalam bilik sendiri. Bilik kerja. Saya ni bilik kerja ada kapal terbang. Baru repair semalam. Nota dah hilang dah satu. Sikit kena ambil dengan Wandi tu hari. Okay, yang lain. Yang lain tanya. Kat aku sebelah ni ada setengah jam lagi. Jangan malu bertanya. Ini yang tu hari lah. Ini 78.6. So XA dia ngam-ngam 78.6 kat sini. Ni nampak kan 78.6. So B ini lajak. Jadi bila B lajak dia akan pergi jauh macam ni lah. Janganlah. Jangan ajar yang tu. Alah, dapat yang ini pun lebih kurang je. So yang ini kalau kirakan Fibo kena SL dululah. Yang ni kena SL. Okay. Kalau saya akan entry dekat dalam kawasan ini. SL dia tu kat sini. Tapi kalau ikutkan yang sebenar, ini zone entry dia 127, 161. Yang sebenarnya dia tak ada satu fix SL dia dekat sini. Saya cari banyak kali dia pergi macam mana, dia lajak macam mana. So dapat range dia. Dan ikut pemahaman candlestick dengan Fibo. So itulah point SL yang saya letak. Wandi. Okay. Salam. Wandi, kamu bising? Wandi, kamu bising? So ini dia lajak lah. Dia lajak. Tapi awal lagi kita dah boleh detect yang dia akan lajak. X sebab kat sini B dia lepas. Yang ini yang NZD CSF 85.4. So B pun lajak. So ini sebenarnya yang banyak berlaku. Yang banyak berlaku kat sini. Cuma yang ini dia tepat. 141 141. 414. Macam mana baca ni? Yalah, lama-lama kamu tahu lah nanti. Nak indikator ni boleh je saya bagi. Okay, ini X dan ini A. Okay kan. 127, 141. Kita dapat lah. SI 161. Saya suka trade dengan satu kaedah yang SL dia rapat dan zone entry dia kecil. Saya tak nak zone entry dia melibatkan kos yang besar. Bila kita jumpa setup, kita entry, kos dia besar untuk kita entry. Kos yang besar ni bermaksud kita terpaksa menahan SL yang besar. Jadi bila kita dapat zone yang kecil, SL yang kecil, kita boleh besarkan lot size. Ini nampak kan satu kan. Cara nak tarik dia, mula-mula kamu kena tentukan B. So tarik ini dapat B. And then bila dapat B, tarik C.
C sebenarnya tak payah nak tarik mana pun. Sebab C, okay, C terbalik kan. C mestilah berada di antara 38 dengan 88.6 kan. So dia satu zon yang besar. Bila kita tengok pada mata sendiri pun kita dah boleh tahu yang betul lah. Zon dia duduk dalam zon ni. So betul lah C. Selagi dia tak beri A, C tu C yang tak beri A lah. Kalau dia break, so dia akan buat pattern lain. Jadi mudah je C ni. C ni sebenarnya tak perlu nak tarik mana pun. D sahaja yang kita perlu tarik. D sebenarnya kita tarik pakai yang ini juga. So kita cuma tarik satu je. Ya, nanti saya simpan dekat Discord. So D pun menggunakan fibo yang ini. Asasnya lah. Jadi kamu hanya tarik satu fibo je. Ini point D. Tapi kalau nak dapatkan yang tepat, okay, barulah kamu tarik macam ini untuk dapatkan D. Cuma macam saya bagi tahu tadi, sebab dia lajak, so yang ni tak boleh tarik. A, B. Fibo untuk dapatkan D, yang ni tak boleh tarik. Totally salah. Okay, yang tu faham. Ichef? Ini jenis yang short. So, bila kita pergi kat sini, ini AX AB 0.36 fibo. Bila kita tarik fibo X ke A kat sini, so kita dapat retracement dia. Alamak, terbalik lah pula. Betul lah. Retrace 38.2. So dia tak sampai dalam zon K1. Jadi dia pendek, dia short. Bila dia short, kita tengok dalam Discord ni kan, flow dia tidak melepasi X tu kat situ dah. Okay, tidak sampai 0.618. So kita pergi ke pattern B. Dalam pattern B ni kita kena tengok C dia lepas X tak. Yang kita kena tahu next adalah C. Bila dia short dekat sini dia break A ke tak? Tak, dia tak break. So bila dia tak break, kita terus jump. Okay, C tidak melepasi X. Okay, so ambil yang ni KPB 1. Mana dia punya level fibo dia untuk kita entry? 0.886. 0.886 adalah untuk SA. 0.886 sama je. Still lagi fibo yang sama. Entry dia 0.886. Oh, tak sampai lagi. Dah sikit kat sini ni. 886 78.6. So entry dia dekat sini. Lepas tu TP. Okay, TP ambil lah dekat sini. Faham tak? Ada nak tanya tak? Kalau nak tepat, tapi yang ni akan jadi lain sikit lah sebab dia pendek. 127 dekat sini tak boleh. Dia mestilah duduk dalam dekat lebih kurang extension ni. 2 point. 2.2. So level fibo catat 0, 23.6, 38.6. Ini adalah level yang asas yang ada. Tak boleh nak besarkan yang benda ni. Level yang asas yang ada pada fibo. Okay. And then apa yang perlu ditambah? Apa yang perlu ditambah hanyalah 786, 88.6. Okay, 127 ni level ini lah, 127. And then 141,
Lepas tu 1.9 untuk SL. SL ABCD. Maksudnya bila kamu tarik Fibo ABCD, pattern ABCD, SL dia berada pada 1.9. Untuk extension ni ABCD punya lah. Ni extension ABCD. So level dia extension ni yang ni. Setup extension ABCD. Okay, level untuk D adalah 2.272. Okay. And then satu lagi mana dia punya level Fibo dia? 2.27. Okay, 2.618. Ini 2.618. Dan ini 2.618. Ini 2.27. SL dia 2.9. Okay. Kalau yang belajar Yakuza tu, kamu fahamlah kenapa level-level tu. Fahamlah level-level tu kenapa. Dia tak payah nak cerita lah. Yang faham level tu lah, dia ada key level dia kat situ. So, itulah level utama dia sebenarnya. Okay, 1.41. Tadi dah ada. So, dapat semua nombor dia. Ini dapat, ini memang yang dah ada. Ini 2.2. Dia sama je, dia repeat yang ni je, 2.27. Lepas tu ni 2.6. SL 2.9. Okay, ini je. Tak payah nak sampai ke 4 tu semua. Tak pakai, kita tak pakai. Okay, so tahu macam mana cara nak tarik flow, cara nak tarik Fibo, and then kita tengok pattern-pattern yang lain yang ada. Ini okay. Ini X, ini A sama dengan B. Malah nak masukkan pattern ni. Bukan malah, nanti saya masukkan. Ini ada satu pattern. AB sama dengan BC. Dia ada satu pattern. Tapi tu lah, mata kamu kena tajam bila kamu tengok satu-satu pattern. Kamu kena, ini pattern ni, ini pattern ni, ini pattern ni. Cuma disebabkan dia banyak sangat nak kena hafal kan. So, pakai yang utama je dulu. H4 tak ada. DD pun tak ada. Okay, cat 1.5. Alamak, dah terlepas lah. 0.41. Okay, dia macam ni. Dia sebenarnya tak perlu nak tengok sangat market sideway, betul-betul sideway ke tak. Kan? Tak perlu nak tarik. Kalau saya bagi tahu sebelum ni, nak kena cari sideway dia macam mana kan? Macam ini. Okay. Itu sebenarnya adalah untuk mengurangkan kamu kena SL. Bila kamu ambil pada mana-mana sahaja, jumpa je kamu ambil, dia ada kebarangkalian untuk kena SL. Dan ada kebarangkalian untuk kena TP. Tapi macam mana kita nak eliminate supaya pattern yang kita ambil tu tak kena SL. Salah satu cara dia adalah kita tarik pada tempat yang sideway dia memang betul-betul sideway. Sebab apa yang kita tarik adalah X. So dalam elite wave, X adalah extension untuk wave sideway. So bila ada X, bermaksud dia dah sideway lama dah. Dia dah ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia dah ada A, B, C, D, E. Bila dah habis counting A, B, C dah habis, dia nak counting apa lagi? Dalam counting elite wave hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C. Bila dah C, kan, apa lagi yang nak count? Tak boleh dah. So dia akan menambah X, lepas tu dia akan kira A, B, C balik. So X pertama, and then A, B, C. Kalau dia sideway lagi, dia akan jadi double X. A, B, C, X, A, B, C, X. And then kalau dia sideway lagi, dia akan jadi triple X. A, B, C, X, A, B, C, X, A, B, C, X, triple X. So, kat sini apa yang kamu kena faham adalah X itu wujud selepas berlakunya sideway. Okay, sideway. Jadi kalau nak betul-betul trading ikut konsep dia yang sebenarnya, kena cari satu keadaan yang sideway. Tapi kalau rasa macam
tak nak sangat ikut segway yang betul-betul yang saya ajar dulu tu. Macam ni pun dah boleh diambil, ini pun dah boleh diambil. Jangan, yang paling penting jangan pada trend. Ini pada trend. Ini dia buat macam ni, kamu ambil ads. Yang ni je yang paling tak boleh. Dia buat A, dia buat B, lepas tu kamu kira ini adalah ads A, B, C, D. Yang itu je yang tak boleh sebab ini dah wujud pattern, dia dah ada pattern dia yang sendiri ni. Ni dah jadi A, B, C, D. So kamu kena tahulah. Yang ni A, B, C, D. Kenapa kamu nak ambil ads A, B, C, D? Dia dah jadi lain. Bila kamu dah belajar keseluruhan ini, tahulah okey yang ini A, B, C, D, yang ni tipe ataupun 3 drive 1, 2, 3 A, B. Okay. Kamu sendiri faham nak tarik ini pattern apa, ni pattern apa. Takkanlah kamu nak ambil X, A, B, C, D. Yang ini X, kat sini X, A, B, C, D. Tak boleh lah. Ini A, B, C, D. Ataupun ini adalah 3 drive pattern. So dia kan lain. Tapi bila kamu dah lengkap ilmu dia ni, kamu tahu lah okey ini yang ini. Faham tak? Faham tak? Itu je konsep dia, itu je. Dulu sebelum ni sebab saya tak bagi habis lagi. Sikit. Sekarang dah kira habis lah. Ada lagi yang lain. Sabar. So dalam trend pun kita boleh trade, dalam sideways pun kita boleh trade. Ada lagi tak? Tak ada, kita stop. Sekejap. Saya share apa? Nampak gambar chart kan? Sebab kat sini dia tak keluar notification. Saya share window 1, window 2, window 3. Oh, okey. Nasib baik lah. Macam biasa lah. Apa lagi? Screenshot lah. Screenshot. Lepas tu post dekat Facebook. Sekejap So korang pun buat lah kerja yang sama. Kalau rasa nak ni. Okay dah. Nak baca. Itu sahaja. Saya akan masukkan dalam Discord dia punya video nanti. So kamu boleh access, kamu boleh tengok. And then apa yang saya nak kamu buat adalah, of course yang pertama kamu kena buat latihan, tapi yang lebih utama adalah upload SS ataupun apa yang signal yang kamu dapat tu, setup yang kamu dapat dalam journal. Jadi kalau nak journal sendiri masing-masing request saya buat untuk kamu. Kalau nak secara general bersama dengan yang lain, so duduk dalam satu kelompok yang general tu. Okay, and then kalau dah trade profit apa semua, upload je kat dalam tu. Upload yang kamu dah profit tu, semua buat benda tu. Right, itu je. Okay, terima kasih semua. Saya jumpa lagi hari Jumaat nanti. Kita jumpa hari Jumaat. Stop share and then end.